Kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk chapter 6. Okey, kita tengok chapter 6, tajuk dia uniform, tajuk dia circular motion. Apa yang kita kena tahu ialah ada sampai A, B, C, D, E lah tadi. Okay. Yang mula-mula sekali ni, kita tengok untuk uniform circular motion. Pertama, awak kena tahu describe uniform circular motion. Maksudnya describe ni dari segi ni lah, macam mana circular motion tu boleh berlaku, apa yang menyebabkan berlaku pergerakan dalam circular motion. Adalah sebab-sebab dia nanti. Inilah asas kepada circular motion. Kenapa dia tak jadi linear? Kan kita belajar sebelum ni ada linear motion, ada free form motion. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis motionnya. Kalau masuk PhD ada projectile motion. Okay, jadi untuk ni kita tengok circular motion dulu. Jadi bila kita nak tahu describe dia, maksudnya adalah sebab-sebab ataupun syarat-syarat yang berlaku ke atas objek itu sehingga dia boleh bergerak dalam bentuk circular. Okay, itu yang pertama. Nanti kita tengoklah nota dia sikit-sikit nanti. Okay, yang kedua yang kita tengok ialah nak tengok macam mana nak convert unit yang ada kaitan dengan circular motion. Sebab bila objek itu bergerak dalam circular motion, sebenarnya bila dia bergerak tu, dia tidak bergerak linear. Bila linear, mana ada sudut kan, dia lurus lah. Gitu kan. Ataupun lurus vertikal. Tapi kalau dia circular, dia mesti ada sudut lah kan. Katalah. Mula kat sini. Di sini 90, kat 80, 270, 360. Jadi 360 ni ialah degree. Dan kita nak buat apa-apa calculation yang melibatkan benda-benda yang move in circular motion atau rotational motion, degree ni ialah sudut lah, letaklah simbol dia kan. Jadi bila kita nak buat apa-apa calculation yang melibatkan motion, circular motion, sudut kita ini mestilah dalam SI unit. Mestilah SI unit. Sama lah sebelum ni pun chapter linear motion pun. Bila kita nak guna nilai-nilai yang ada dalam linear motion, itu dalam SI unit. Contohnya kalau distance mesti meter, kalau velocity mesti meter per second, kalau acceleration mesti meter per second square, kalau masa mesti second. Jadi samalah juga dalam circular motion pun. Degree ni salah satu benda yang kita akan guna lah. Nanti kita akan jumpa omega, alpha. Jadi semua ni theta ke, omega ke, alpha ke, dia mesti dalam SI unit. Jadi basic kepada penukaran unit omega dan alpha ialah sebenarnya ialah theta. Sama juga sebenarnya pun. Basic kepada penukaran unit velocity ke, acceleration ke, ialah ini kan, length. Jadi unit yang paling penting kita kena tahu tukar ialah unit theta. Sebab unit theta ni dia akan berkait dengan omega dan alpha. Jadi sebenarnya konsep dia sama je macam cerita linear. Ni semua ni linear ni. Meter per second square. Dan semua cerita ni ialah cerita rotation ataupun circular. Okey, boleh saya kat tu ke laju? Boleh sir. Kalau rasa laju ke, bagi tahulah, saya slowkan sikit. Kita akan berhenti sampai asal. Jadi nak katanya cerita linear dan cerita rotation dia hampir sama je cerita dia. Cuma unit dia je lain. Unit yang kita kata SI ke, bukan SI ke, cerita dia berbeza di cerita unit dia. Jadi
kalaulah contoh dulu, V V ialah apa? V ialah S over T. Dan S ialah unit dia meter dan T ialah second. Jadi unit bagi velocity ialah ms negatif 1. Sama juga acceleration. Acceleration ialah V over T. Dan V ialah ms negatif 1. T ialah second. Jadi jawab dapatlah ms negatif 2. Jadi sama juga cerita bagi omega ni, cerita rotation ataupun ni chapter 7 kan rotation ni. Ni chapter 6. Jadi samalah cerita macam chapter 6 atau 7. Sebab rumus omega, contohlah saya nak bagi tahu cerita pasal rumus ni. Pasal unit. Dan saya kata tadi, unit omega dan alpha ini dia ada kaitan dengan unit theta. Dan unit theta pula ada 3, sama ada degree ataupun radian ataupun revolution and rotation. Jadi saya kata tadi, untuk kita nak guna theta nanti, mestilah dia dalam SI unit. Dan unit bagi theta yang SI unit ialah bukan degree, bukan revolution, bukan rotation, tapi radian. Jadi sebelum kita pergi kepada nak tukar unit, saya nak tunjuk perkaitan dulu. Supaya mudah lepas ni, bila kita nak tukar unit omega ke, alpha ke dalam chapter 6 dan 7 nanti, kita tahu kita nak tukar kepada apa. Okay. Jadi, okay. Ni nak, okay. Sebenarnya, velocity ni dia macam omega. Acceleration dia macam alpha. Dan displacement dia macam theta. Kalau kita tengok, ni semua ni adalah komponen kita panggil linear punya cerita. S, velocity, acceleration. Dan semua ni kita panggil dia cerita benda-benda yang circular ataupun rotation. Jadi itulah hubungan antara, bukan hubungan, analogi cerita linear dan cerita rotation ataupun circular. Jadi S tu namanya displacement, S nama displacement, jadi theta ni nama dia okey, sebab dia cerita benda yang rotate, kita bagi nama depan dia angular. Jadi kalaulah S ni kita panggil displacement, theta ni kita akan panggil angular displacement. Okay. Kalaulah velocity kita panggil velocity, V ni kita panggil velocity, yang sebelah ni namanya ialah angular velocity. Bubuh nama angular depan dia. Lepas tu yang kedua sama. Okay. Yang ni A ni acceleration. Apa nama yang ni? Yang sebelah dia ni? Apa nama dia? Angular acceleration sir. Angular acceleration. Saya nak tunjuk perkaitan dulu Sebab bila awak tahu perkaitan, macam saya cakap tadi, kita akan tahu apa unit bagi omega dan alpha. Bila kita tahu apa unit bagi omega dan alpha, kita tahulah apa SI unit bagi omega dan alpha. Sama juga macam cerita linear pun kan tadi yang ini. Bila kita tahu unit bagi length ialah meter, jadi bila kita cari unit velocity dan acceleration, kita akan kait lah dengan cerita length tadi. Okay, boleh? S ni dia macam theta. Velocity ni dia macam omega.
dan acceleration dia macam alpha. Simbol pun dekat-dekat dah. Macam, dia bukan lagi. Dia analogi macam gitulah. Jadi SVA ini ialah cerita linear dan theta omega ini ialah cerita rotation ataupun benda-benda yang rotate lah ataupun yang bergerak membulat. Jadi sekali S ialah displacement dan nama dia ni ialah mesti ada angular depan dia. Fahamkan betul-betul sebab kalau awak faham chapter 6 yang saya cerita sekarang ni, saya tak akan ulang balik lah di chapter 7 nanti sebab sama saja. Sebenarnya saya sedang mencerita chapter 7 ni. Okay. Angular tempat kosong, angular tempat kosong, angular tempat kosong. Okay. Semula ni namanya displacement, velocity, acceleration. So, theta ni ialah apa? Angular displacement. Omega, angular velocity. Ya, bagus. Alpha, angular acceleration. Cuma kenapa kita letak dia angular depan dia ni? Sebab angular ni ada kaitan dengan benda-benda yang Circular atau rotation. rotate atau dia mungkin circular motion. Maksudnya bagi objek yang rotate dia juga ada displacement kan. Kalau objek linear kita nampak dia bergerak. Ni lah. Ni lah S dia. Kita nampak lah linear ni lurus lah. Tapi bagi benda-benda yang rotate kita nampak tak displacement dia berapa. Kita tak nampak dari segi lurusnya kan, kita nampak dia pusing satu bulatan, satu putaran. Tapi kalau dia dah, katalah kipas tu dah pusing berjam-jam dah, kita boleh tahu tak jauh mana dah dia boleh pergi kalau dia lah dilinearkan. Kita tak nampak lah kan. Tapi kalau kita kira sejam dah kipas ni berpusing, dah beribu pusingan dah. Kalau kita boleh bentangkan pusingan dia tu, dia dah cover satu distance yang tertentu dah. Kita tak nampak lah. Tapi dia ada kan. Jadi itulah hubungannya. Jadi bila dia macam, sebenarnya mereka ni dihubungkan oleh satu huruf je, iaitu S. Saya buat gini tadi sebab dia ni bukan persamaan, ni dia macam dulu. Tapi kita boleh samakan dia jadi sama dengan, iaitu S sama dengan R theta. V sama dengan R omega. Dan ketiga, acceleration sama dengan R alpha. Itulah baru kita kata hubungan. Dia tak jadi macam dah. Simbol tu je macamnya. Tapi sekarang ni dia dah jadi hubungan. Hubungan mestilah berhubung. Dia bukan macam dah. Yang kita kata macam tu, S tu macam theta, V macam omega, A macam alpha. Okey, boleh setakat tu? Boleh sir, boleh. Okay. Boleh sir. Boleh kerana respon. Boleh sir. Jadi sebab kita dah tahu dia macam-macam, barulah kita boleh kaitkan dengan unit conversion tadi. Okay, mungkin hari ni saya ambil satu-satu topik 6.1. Nanti esok kau kita buat kelas 6.2 pula. Sikit-sikit lah. Velocity dan acceleration. Okay, hubungan ni kita akan banyak guna di chapter 7 nantilah. Okay. Jadi tadi saya cerita
hubungan antara linear dan rotation. Linear dan rotation ada hubungannya, iaitu dia dihubungkan dengan S equal to R theta, velocity equal to R omega dan acceleration equal to R alpha. Okey, itu hubungan merentasi budaya. Bukanlah maksudnya merentasi dua situasi yang berbeza lah antara linear dan rotation. Okay. Sebenarnya dalam linear sendiri pun ada hubungan masing-masing juga kan. Maksudnya V dia ada hubungan dengan S, A dia ada hubungan dengan V. Hubungan dia tu maksudnya rumuh dia lah. Contohnya V sama dengan S over T, acceleration sama dengan V bahagi T. Kan semua ada kaitan. Jadi daripada hubungan ni kita boleh tahulah unit bagi setiap quantity physics tu, velocity, acceleration dan S kan. Tapi yang paling penting sekali ialah unit bagi S lah. Sebab dia yang akan menentukan orang lain tu jadi macam mana unit dia. Kan? Jadi kita kena tahu dah apa SI unit bagi displacement. Dan jawapannya ialah SI unit bagi displacement ialah meter. Jadi sebab kita tahu SI unit bagi displacement ialah meter, jadi kita pun kena make sure bila S ini berhubungan dengan orang lain, dia akan menghasilkan unit yang asalnya daripada displacement lah, iaitu meter per second ataupun meter per second square. Okay. Jadi ni cerita ataupun hubungan dalam linear sendiri. So sama juga kalau kita apply benda ni dalam hubungan dalam rotation sendiri pun. Okey, boleh yang linear dulu, linear sama linear. Boleh sir, boleh. Okey, kita sambung macam mana pula nak menentukan unit bagi omega dan alpha. Semua ni hasilnya daripada ni lah. Meter. So, mana displacement ni dia tak boleh unit sentimeter, tak boleh unit kilometer, tak boleh unit milimeter sebab semua unit-unit itu bukan SI unit. Okay. Jadi berbalik kepada macam ni kita nak apply di rotation. Okay. Macam mana kita tahu unit bagi velocity, unit bagi acceleration? Jawapannya adalah kita tengok rumus. Jadi sama jugalah cerita di rotation pun. So apa unit bagi omega? Unit omega ialah kita tengok rumus dia lah. So rumus dia kalau awak nak tahu tak apalah. Kalau awak tak tahu pun saya tunjuklah. Omega, okey, semula. Sebab kita cuba relate dengan ni. Okey, semula. Velocity. Apa unit velocity? S over T. Kan? So kalau kita relatekan dengan omega, V kan macam omega yang kita kata macam tadi. S macam apa? Okay. Theta. T tak ada macam kan, dia memang T. So kalau kita nak tahu unit bagi omega ialah apa dia? Tak ada banyak dia kan. Ni saya kata dia. Convert unit between, kata tadi. Yang saya kata tadi, degree ke, radian ke, revolution or rotation ke, sebenarnya mereka semua ni mewakili theta kan. Maknanya degree tu sudut lah. Cuma sudut dia mungkin berunit degree, mungkin sudut tu berunit radian dan mungkin unit tu bersudut revolution ataupun rotation. Tapi masalahnya antara tiga ni, degree ke, radian ke, revolution ataupun rotation ke, siapa yang SI unit? Radian. Radian lah yang unit. Jadi maksudnya theta ni mesti unit dia radian barulah dikira sebagai SI unit.
Jadi kalau kita merujuk kepada tadi, maksudnya theta ni mesti radian. T ialah second. So unit bagi omega ialah radian per second. Hello. Boleh sah. Boleh. Boleh, sir. Well, acceleration pula kan. Dia macam A sama dengan V bahagi T. So kalau alpha, apa rumus dia? V macam apa? V macam T darab A. omega. Omega. T lah. So apa unit bagi omega tadi? Ni. Kan, radian per second bahagi dengan second. So akan jadi radian per second square. Kan? Okay. Jadi kita tulis balik sini. Omega sama dengan theta over T. Acceleration sama dengan alpha sama dengan omega bahagi T. Theta tak ada kan? Macam theta ni macam S tadi lah. Jadi dari segi unit, theta dia mesti unit radian. Tak boleh unit degree, tak boleh unit rotation, tak boleh unit revolution. Jadi disebabkan theta berunit itu, nanti omega tadi yang kita dah buat, mestilah radian per second. Alpha unit dia radian per second square. Inilah yang kita kata SI unit bagi theta, omega dan alpha. Cuba kita bandingkan unit bagi S, V dan A. S, V dan A ialah S meter. Meter per second. Meter per second square. Cuba tengok apa beza unit dalam cerita rotation dengan unit dalam cerita linear. Bezanya ialah di ni kan, radian. Kalau dia linear dia mesti meter. Okey. Awak kena ni lah, kena kata bila tengok je contohlah kalau saya tanya. Ini penting di chapter 7 contohlah katalah dia bagi 10 radian per second square. Apa sebenarnya 10 ni? Maksudnya dia adalah apa dia? Angular acceleration. Dia adalah alpha lah kan? Alpha. Kalau saya bagi radian 10 radian per second, tadi per second square, sorry. Ini ialah omega. Kalau saya tulis 10 meter, apa ni? Displacement. Kan? Kalau saya tulis 10 meter per second square, ini ialah Acceleration. Nampak macam benda ni biasa-biasa. Tapi inilah yang menjadi penyebab kepada student tak faham di chapter 7 nanti. Apa sebab dia? Dia tak kenal unit yang disebut itu ataupun unit itu ialah unit alpha ke, unit omega ke ataupun unit bagi theta. Bila dia tak kenal unit, dia susah nak memasukkan nilai-nilai itu di dalam rumus. Sebab dia tak kenal nombor tu mewakili kuantiti fizik yang mana.
Itu yang pertama, masalah chapter 7 ni. Masalah kedua, lepas dia dah kenal unit tu, dia tak tahu tukar unit. Contohlah kalau saya bagi contoh Kalau kata 10 revolution per second. Okey, saya nak tanya. Ni apa dia ni? Theta ke? Omega ke? Omega, sir. Alpha. Omega. Omega kan? Macam ni kita tahu omega? Negatif. Sebab dia S negatif 1, Revolution. sir. Revolution Yang kita tahu sama sebabnya rotation. ialah dia mesti ni. Kita tengok S tu kuasa berapa. Kalau S dia kuasa negatif 1, omega lah. Kalau dia kuasa negatif 2, alpha lah. Kalau S dia negatif 1, mungkin kalau linear velocity. Dan sebagainya. Jadi, persoalannya tadi saya kata masalah chapter 7 ni, pertama dia tak tahu ni lah omega. Yang kedua, dia tak erti tu. Okey, jap soalan saya. Okey, kita pun dah tahu dah ini omega. Boleh tak kita guna nombor 10 revolution per second ni dalam kiraan? Boleh tak? Tukar ke SI unit. Tak boleh kan jawapan dia kan? Tak boleh sebab Tak dia boleh. bukan SI unit. Sebab omega mesti radian per second. Jadi, tak boleh guna dalam kiraan. Kena tukar unit dulu. So, kita kena tukar apa ni? Ni kan. Revolution ni jadi Radian. radian. Sebab kita kena faham sungguh-sungguh bahawa inilah unit bagi mereka itu. Tak boleh unit lain lah. Dia mesti ada rad kan. Radian per second ke, radian per second square ke. Tak kisahlah, asalkan radian per second ataupun radian per second square. Jadi, inilah yang ditekankan dalam subtopik 6.1 iaitu kita kena tahu convert unit di antara degree ke radian ke ataupun ke revolution atau rotation. Mungkin dia bagi nilai dalam bentuk degree. Kita kena tukar kepada radian. Ataupun dia bagi nilai dalam bentuk revolution ataupun rotation. Kita kena tukar dia kepada radian. Baru boleh guna. Okay. Jadi itulah step pertama baru ataupun fasa pertama iaitu tadi tahu hubungan antara linear dan rotation. Yang kedua kita kena tahu nama dia tu, apa nama dia. Dan yang ketiga dari segi rumus. Sebab daripada rumus lah kita boleh tahu unit bagi setiap theta, omega dan alpha. Jadi selepas kita dah tahu unit SI bagi mereka itu, barulah kita belajar menukar unit menjadi SI unit kalaulah nilai-nilai yang kita dapat nanti bukan SI unit. Jadi itulah kesimpulan 6.1. Okey, jadi macam mana nak tukar unit dia? Mudah saja. Iaitu ni je dia punya ni. Okay. Bagi objek yang move in circular motion, katakanlah dia start kat sini, dia pun pusing lah ke sini, seperti sini, ini. Jadilah bentuk membulat. Jadi kita kata apa? Sekali dia pusing itu berapa darjah? 360 sir. Sekali dia pusing kita panggil 360 darjah. Ataupun maknanya satu kali pusing. Satu kali pusing namanya satu revolution lah. Satu kali pusing maknanya satu rotation ataupun satu revolution. Sebenarnya revolution dan rotation dia letak sekali lah.
ataupun itu revolution ataupun nak pendek dia satu rotation ataupun rev sama dengan 360 darjah dan sama juga dengan 2 pi. pi. 2 pi saja boleh? Tak boleh, mesti ada Boleh, radian. mesti ada sudut dan sudut dia ialah radian. So, ini sahajalah unit conversion yang kita kena faham. Nak kata ingat, semua orang ingat, saya percaya semua orang tahu benda ni. Tapi percayalah kat saya, student tak faham menggunakan convention ini bila dia dah melibatkan apa? Bila dah melibatkan tadilah cerita apa? Cerita omega dan cerita acceleration. Sebab tu asas kepada ini ialah kita kena tahu, sebenarnya unit siapakah semua ni? Unit bagi theta. Jadi dengan theta ni lah kita boleh tahu unit omega. Dengan omega lah kita boleh tahu unit alpha. Jadi dia bersaling berkaitan lah. Jadi kalau kita tak faham, kita tak tahu unit omega dan alpha nanti. Okay, sikit lagi. Jadi kita sambung balik chapter kita ni. Sikit je chapter ni. Okay, saya baru cerita pasal slide ni. Intro lah tadi. Okay, ada 20 minit lagi. Okay, ini kita pergi kepada apa dia? Describe circular motion. Tak ada apa sangat banyak dah saya cerita. Okay, kita baca-baca sami-sami, kita fahamkan maksud ayat-ayat dia lah. Okay. Uniform circular motion is defined as a motion in a circle ataupun circular arc, maknanya laluan circular at a constant speed. Tu dia punya tadi kan learning outcome kita lah describe circular motion. Jadi inilah sebenarnya key kepada circular motion kan. Maknanya dia mesti constant speed. Dan dia mesti move in circle. Dia mula-mula dia move in circle. Masa dia move in circle, speed dia kena constant. Itulah syarat dia. Kalau dia move in linear dan speed dia constant, tak jadi circular motion. Jadi saya katakan, kita kena tahu konsep dia lah baru dia jadi motion yang jenis circle. Jadi kalau soalan tanya konsep, inilah jawapannya kan. Mungkin dia kata, soalan kata objektif lah, kata which of the following answer refer to the circular motion. Contohnya A, velocity constant. B, velocity not constant. C, speed constant. D, speed not constant. Jadi kalau kita tak tahu sebab yang menyebabkan dia jadi circular motion, kita jadi salah tafsir lah, ataupun salah dalam jawapan kita nanti. Jadi consider an object which does move in circular motion. Katalah dia start di A, dia pun bergerak ke sini kan. Jadi dia bila dia bergerak daripada katalah point A ke point B, dia sebenarnya telah cover a certain distance, iaitu displacement dia, dan dia telah cover sebanyak a certain degree ataupun angle. Inilah hubungan tadi saya tulis. Ni pun kita dah belajar dalam MAT sekolah menengah tu. Jadi kalau katakanlah
radius dia besar kan. Lagi besar dia cover. Padahal angle sama je. Jadi maksudnya lagi besar angle, radius yang dia cover, lagi besar jauh lah distance dia. Tak kisahlah macam mana, tapi yang pentingnya ialah itulah hubungannya kan. Inilah hubungan antara linear displacement and theta lah hubungan rotation. Tak ada apa juga itu. Masa objek move in circular motion, dia akan ada lah velocity dia. Setelah objek kat sini, maknanya tu velocity dia kan. Tu velocity dia. Velocity atas speed lah kan. Okey, kalau kita tengok dalam gambar je ni, sama tak nilai speed dia ataupun velocity dia? Speed lah. Sama kan sebab anak panah dia tu nampak sangat panjang. Jadi inilah sifat bagi circular motion, iaitu velocity dia mesti constant. Tapi cuba kita tengok arah dia, arah velocity kita, velocity atau speed kita. Okey. Bila kita kata arah, direction, maknanya dia ada direction. Jadi antara speed dengan velocity, siapa yang berhak kita cakap pasal direction? Jawapannya adalah velocity kan. Sebab speed dia skala kuantiti. Dia tak ada arah. Jadi sebab tu kalau kita baca definition tadi kan, dia kata dia mesti move in circular motion dan velocity dia, dan speed dia mesti constant. Barulah dia boleh move in circular motion. Tapi kalau speed dia tak constant, apa akan jadi? Katakanlah mula-mula V dia tinggi. Sampai kat sini V dia rendah. Apa jadi? Mungkin dia akan jatuh. Dia akan jadi macam ni. Pergi sini. Tak jadi bulat lah. Tak jadi circular lah. Sebab velocity dia tak constant. Okay, boleh? Jadi dia punya key dia ialah speed dia mesti constant. Speed tu kena faham speed. Tapi bila kita cakap pasal direction ialah velocity. Sebab speed tak ada arah. Linear tangential VT ialah directed tangentially to the circle path and always perpendicular to the radius. Inilah V dia sentiasa perpendicular dengan path dia. In circular motion, the magnitude maknanya nilai lah. Nilai velocity kita. Bila kata nilai sahaja, maknanya sebenarnya velocity kita itu sebenarnya lah speed of an object is constant. Tapi arah dia berubah-ubah. Dia pergi atas ni kan, ni pergi sini. Kalau kat sini, dia mesti tangential di sini. Perpendicular lah. Okay. Nilai sama, constant, tapi arah dia berubah. Jadi disebabkan perubahan arah inilah dia boleh menghasilkan circular motion. Kalau objek dia tak berubah arah, apa jadi? Dia akan jadi katalah sini. Dia akan pergi lurus. Dia tak akan jadi circular lah. Jadi kena nampak je definition ni nampak simple, tapi macam-macam soalan boleh ditanya dengan dua point ini. Point dia pertama, speed dia mesti constant dan arah dia berubah-ubah. Okay, itu dia lah. Dia tanya je velocity unit dia MS91. Okay, sikit lagi ada 2 slide kot. The linear velocity V is difficult to measure but we can measure period dia. Maksudnya bagi objek yang move in circular motion, kita susah nak ukur linear velocity dia. Tapi kita senang nak ukur tempoh dia mengelilingi one revolution itu. Jadi bila kita ukur tempoh nanti, period nanti, T nanti, kita boleh cari velocity juga walaupun dia susah kan. Dia susah diukur tapi dia boleh dikira. Kena faham tu antara ukur dan kira.
Kita susah nak ukur dia, tapi kita boleh kira dia dengan menggunakan hubungan yang lain, iaitu dengan menggunakan hubungan daripada T. Nanti kita tengok apakah hubungan dia. Jadi untuk nak kira velocity, kita kena tahu macam mana nak ukur tempo. Jadi apa itu tempo? Tempo ialah time taken for complete one rotation ataupun one revolution ataupun one cycle. Jadi T ialah masa yang dia ambil untuk membuat satu pusingan. Jadi satu pusingan tu kita panggil T. Bukan. Satu pusingan tu kita panggil apa dia? Masa. Masa kan unit simbol dia T, tapi masa kita ialah T besar. T second. Okay, jadi unit dia, ingatlah ya. Tempo ialah masa yang diperlukan untuk complete one cycle. Istilah sesungguhnya ialah frekuensi. Frekuensi ialah the number of revolution ataupun cycle ataupun rotation, the number of revolutions kan, cycles ataupun rotation yang dibuat dalam 1 second. Kenapa ada SSS ni? Sebab biasanya objek ni bila dia move in circular motion ataupun in rotational motion, dia mesti dalam 1 saat tu lebih daripada sekali dia rotate. Sebab itulah dia jadi plural kan. Jadi maksudnya frekuensi adalah berapa banyak pusingan yang dia buat dalam masa 1 saat. Jadi dari segi rumus, F ialah 1/T. Let the object make one complete revolution in circular motion. Jadi kalau kita nak cari velocity kan rumus dia apa dia? S/T kan? Ya? Ya tu kan. Jadi kita nak buat apa tadi ni? Kita nak tadilah. Kita nak ukur susah. So kita nak buat apa? Kita nak kira lah berapa velocity-nya menggunakan tadi kan T ni. Jadi to complete one cycle ni berapa S dia? Kita start kat sini. Silakan. Berapa S yang dilalui sepanjang satu cycle? 4. Sebenarnya S itulah circumference kan? Jadi distance yang dia, bukan S lah, distance yang dia travel untuk complete one cycle ialah mewakili satu circumference of the cycle. Dan distance dia ialah 2 pi r kan? Okey, jadi itu ialah S, dah S, T pula. Apa nama tempoh, apa nama time yang diperlukan untuk complete one cycle? Namanya ialah T besar. Jadi T kita ialah T besar. Jadi inilah rumus V. V equal to 2 pi r over T. Kenapa kita buat gini? Sebab kita susah nak ukur tapi kita boleh kira V. Kan kita nak, kan bila kita cakap pasal circular motion, kita kan ada kaitkan dengan velocity ataupun speed. Dan speed dia mesti constant. Jadi macam mana kita nak ukur speed dia? Dia kata nak ukur susah, difficult to measure. Tapi sebenarnya kita boleh kira. Nak kira pula kita guna T. Sebab radius ni kita boleh tahulah, sebab radius dia menggerak, move in circular motion, kita boleh tahulah dia.
Jadi kita ukur dia ambil satu one complete revolution lah, sekian-sekian. Jadi kita boleh tahu velocity dia. Jadi velocity tu boleh dapat daripada V sama dengan 2 pi over T. Okay. Kalau kita susun 2 pi R, kita susun gini, 1 per T. Jadi kita boleh kata V sama juga dengan contohnya 2 pi F. Sorry. R. Tinggal pula. Jadi, kita boleh cari velocity yang kita kata susah nak ukur tadi menggunakan hubungan sama ada V dengan T ataupun V dengan frekuensi. Kenapa kita berminat nak tahu velocity? Sebab kalau tak ada cerita velocity, macam cerita circular motion ni macam tak ada makna lah. Sebab circular motion ialah motion of object in circle where the speed of the motion is constant. Jadi kita mesti nak tahu berapa V yang kita kata constant tu. Okay, tak ada apa dah. Sambung ni sikit lagi, ada beberapa slide lagi. Ni saya dah cerita dah. Habis dah, lepas tu satu slide lagi. Itulah dapatnya tadi, dah tunjuk dah. V sama dengan 2 pi over R. 2 pi R over T. Ataupun 2 pi RF. Okay, kita kata V sama dengan 2 pi R over T. Yang ni kita dapat dari mana ni? Kita dapat dari rumus V yang biasa je, iaitu V kan, V sama dengan, kita pun dapatlah 2 pi R over T. Dan macam ni kita dapat rumus ni, ialah kita dapat daripada rumus V yang masa cerita chapter 2 dulu. V kan S over T. Dan S kita ialah 2 pi R. Dan T kita ialah T besar. Sebab kita anggap cerita ni hanya mewakili satu pusingan sahaja. One revolution. Jadi, dah susun-susun, V sama juga dengan 2 pi F. Okay. Kita kan kata tadi, bukan mana tadi. Kita kan kata V ni macam juga omega. Iaitu kan S macam apa? Macam theta. T lah. Okay. Boleh kan situ? Sikit lagi sabar. Boleh, sir. Satu slide ni je. Nanti apa soalan nanti saya Boleh, sir. bagi semula lah. Okay. Jadi, untuk complete one cycle, apa nama dia dari segi theta? Complete one cycle. Berapa theta complete one cycle? Dua, 11 sir. 360 darjah kan? Ya. Ya, sir. Tapi kita tak ambil darjah. Kita nak yang 2 pi. SI kan. SI ni sila 2 pi. Ya, sir. Okay, dan nama complete one cycle tu dari segi masanya, apa nama dia? Nama dia lah tempo. So kita boleh kata omega sama juga dengan 2 pi over T. Dapatlah ni. So, kalau kita susun 2 pi darab 1 per T. Jadi 1 per T ialah frekuensi. So kita boleh juga tulis omega sama dengan 2 pi F. Okey, dari apa? Dari V sama dengan 2 pi RF. Kalau kita susun 2
2 pi f r dan 2 pi f2 ialah omega r. Jadi nampak pelik sikit. Kita susun balik. V sama dengan r omega. Dapatlah. Okey, boleh? Boleh sir. Boleh, sir. Okey. Lagi, 2-3 ayat lagi. The unit of angular velocity ataupun kita nama lain, takut awak terjumpa nama lain dia juga ialah angular frequency. The unit of angular velocity ataupun angular frequency is, boleh kata the unit ni maknanya SI unit lah. The SI unit of angular velocity or angular frequency is radian per second. Jadi inilah unit dia. Saya dah cerita lah. So, tak payah hafal ni. Jadi unit conversion bagi theta ialah, dah tunjukkan, 1 revolution ataupun 1 rotation sama juga dengan dari segi darjahnya 360 darjah dan segi radiannya ialah 2 pi radian. Jadi awak hanya faham yang ni je. Kalau faham unit conversion ini, kita bolehlah mencari unit-unit bagi omega dan alpha. Okey. Jadi setakat itulah dulu untuk subtopik 6.1. Sebelum kita berhenti, okey, dah asal ni. Ada apa nak tanya? Okey, sebelum tu, jadi kesimpulan dia terletak di learning outcome kita ini. Pertama, kita kena tahu describe uniform circular motion. Maksudnya, describe ni maksudnya kenapa circular motion tu berlaku lah. Jadi kenapa berlaku? Sebab object tu move with constant speed. Dalam definition ni kan. A motion in a circle ataupun laluan yang circle at constant speed. Ya. In uniform circular motion, the magnitude of linear velocity, speed of the object is constant. Sebab speed dia constant lah. Dan dari segi direction, arah dia berubah-ubah. Bila sebut direction, maknanya dia merujuk pada velocity lah. Okay. Dari segi velocity, arah dia berubah-ubah. Dan dari segi nilai dia sama, itulah dia boleh move in circular motion. Jadi itulah maksud describe. Okay, yang kedua ialah convert unit. Nanti saya bagi soalan yang melibatkan convert unit. Okay. Yang melibatkan convert unit ni penting dalam banyak di chapter 7 nanti. Tapi dari segi nak ingat unit conversion dia, ingat gini lah. Bila bulatan, satu pusingan tu kita panggil satu revolution ataupun satu rotation. Okay. Dari segi darjah pula, satu bulatan tu mewakili 360 darjah. Dari segi radian pula, satu bulatan tu mewakili 2 pi radian. Ini je kan, faham ni lah. Tidak ada perlu yang nak dihafal ke. Okay. Jadi nak habis dah. Kira ni lah lebih kurang apa yang kita cerita hari ni. Kita jawablah soalan-soalan yang berkaitan dengan dua perkara itu, iaitu describe dan unit conversion. Okay, ada apa nak tanya sebelum kita bersurai?
Tiada sir. Tiada Tiada sir. sir. Nande monai. Tidak, sir. Okay. Tak Terima ada sir. kasih. Okay lah, kalau macam tu insyaAllah kita jumpa tengoklah esok atau lusa. Nanti apa-apa saya bagi tahulah. Okay, terima kasih Okay, banyak-banyak. InsyaAllah kita Okay, jumpa sir. di kemudian Okay, sir. hari yang lain. Terima kasih sir. Thank you. Terima kasih. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay, sir. Thank you sir. Thank you, Thank sir. you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Sir, thank you. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Okay, sama-sama. Thank you sir. Okay, sama-sama.